Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam majlis ini bagi membincangkan apakah amalan agama Islam di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran puan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini bertema agama, iaitu amalan agama Islam di Malaysia. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum. Pada masa yang sama, status rasmi Islam diiktiraf. Menurut kepada bancian tahun 2020, kira-kira 63.5% daripada 32.4 juta populasi rakyat Malaysia adalah beragama Islam. 18.7% adalah agama Buddha, 9.1% agama Kristian, 6.1% agama Hindu dan 0.9% daripada agama-agama lain. Yang selebihnya, 1.8% adalah daripada tidak diketahui atau tiada agama. Seperti yang diperlukan oleh Undang-Undang Malaysia dan ditakrifkan dalam Perlembagaan Malaysia, seorang Melayu boleh menyerahkan status etniknya jika dia masih bukan Muslim. Muslim Malaysia adalah primer Melayu walaupun terdapat kebanyakan bilangan India dan Muslim Pakistan dan bilangan yang semakin bertambah dari etnik mualaf Cina. Sebilangan Muslim muda, terutamanya yang dibesarkan dalam keluarga yang lebih sekular atau berlatar barat adalah Muslim separa mengamal. Mereka mematuhi amalan bulan suci iaitu Ramadan apabila berpuasa semasa waktu siang dan mandatory dan mengelak memakan daging babi, tetapi mereka tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari maupun pergi ke masjid secara kerap. Pada masa yang sama, bilangan Melayu yang semakin bertambah telah mengambil agama ini lebih serius. Dengan bertambahnya populariti keuangan Islam dan bertambahnya bilangan perempuan memilih untuk memakai tudung atau skaf kepala sebagai bukti. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, eloklah kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama iaitu Nurul Husna Syazwani yang lemah lembut. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang segak bergaya iaitu saudara Muhammad Iqmal. Selamat datang saudara. Saudara apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik saudari moderator. Kemudian panel ketiga kita yang nampak berseri-seri hari ini iaitu saudara Muhammad Amiruddin. Selamat datang saudara. Apa khabar saudara Amiruddin? Alhamdulillah, baik-baik saja saudari. Selain itu, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang keempat iaitu saudari Yamuna. Walaupun nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari. Saya baik-baik sahaja. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu amalan agama Islam di Malaysia. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan amalan-amalan agama Islam di Malaysia. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudari Husna. Mohon saudari merungkaikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Solat merujuk kepada sembahyang dalam agama Islam untuk menyembah Allah, Tuhan yang satu. Solat itu dilakukan dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Solat juga terbahagi kepada dua iaitu solat fardu dan solat sunat. Solat fardu diwajibkan ke atas orang Islam yang baligh dan berakal sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu.
Solat fardu merupakan rukun Islam yang kedua daripada 5 rukun Islam. Solat fardu yang wajib didirikan ialah solat 5 waktu sehari semalam dengan nama umumnya ialah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulangkan dengan niat qada. Bagi mereka yang musafir, ia merupakan rukhsah yang diberikan dan harus bagi solat dengan mengqasar dan menjamakkannya. Waktu-waktu solat. Yang pertama, solat zuhur. Waktunya dimulai sejak matahari tergelincir ke barat dan berakhir di saat bayangan sesuatu benda itu sama betul panjangnya dengan benda itu. Solat asar, waktunya dimulai setelah waktu zuhur habis, iaitu ketika bayangan sesuatu benda sama panjang dengan bendanya dan berakhir setelah terbenamnya matahari. Solat maghrib, waktunya dimulai setelah terbenamnya matahari dan berakhir apabila mega merah telah hilang. Isyak, waktunya dimulai setelah hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Solat subuh, waktunya dimulai setelah terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab. Yang pertama, selepas solat subuh sehingga naik matahari, ketika naik matahari sehingga sekadar segala, ketika matahari di tengah-tengah langit, selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam, yang terakhir, ketika masuk matahari. Solat fardu 5 waktu sehari semalam ialah ibadat yang paling asas dalam Islam. Penganut agama Islam percaya bahawa di akhirat kelak, amalan yang pertama sekali disoal ialah solat. Sekiranya solat seseorang itu sempurna, maka barulah ditanyakan amalan-amalan yang lain. Jika gagal, maka gagallah amalan-amalan yang lain seperti berpuasa, sedekah, zakat, haji dan lain-lain. Solat fardu wajib ditunaikan selagi seseorang masih Islam dan masih waras. Solat fardu tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam apa jua keadaan kerana ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Bagaimanapun keadaan seseorang itu, sakit teruk sekalipun jika hanya mata yang boleh bergerak, maka solat wajib dilaksanakan dalam waktunya, iaitu dengan menggunakan isyarat mata. Sekiranya seseorang tertinggal solat fardu, wajib baginya untuk mengulangkan dengan niat qada. Bagi umat Islam yang bermusafir, mereka diharuskan bagi solat dengan mengasar atau menjamakkannya. Solat yang terbaik ialah solat di masjid ataupun surau bagi lelaki secara berjemaah dengan menjaga kekhusyukannya, bacaannya serta rukunnya serta mengambil wuduk dengan sempurna. Orang Islam percaya bahawa solat di masjid ataupun surau adalah 27 kali ganda lebih baik berbanding solat bersendirian di rumah. Perbuatan sunat sebelum solat ada 3, iaitu azan. Azan artinya memberitahu atau pada syarak ialah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Yang kedua, iqamah. Yang ketiga, bersugi yang membawa erti membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Selain itu, syarat-syarat dalam solat juga terbahagi kepada 2, iaitu syarat sah solat dan syarat wajib solat. Syarat wajib solat terdapat 4, iaitu Islam, baligh, berakal dan suci daripada hadas bagi perempuan. Terdapat juga 5 syarat sah solat, iaitu yang pertama, suci dan bersih badannya dari hadas besar dan hadas kecil. Seseorang itu telah pun berwuduk dan mandi hadas. Dan yang kedua, suci dan bersih pakaian serta tempat solat dari najis. Orang yang mendirikan solat wajib suci pakaiannya dan tempat solatnya dari najis, kecuali najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit, kotoran yang melekat pada kaki dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga, menutup aurat.
Adapun menutup aurat bagi wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Manakala aurat lelaki ialah di antara pusat hingga lutut. Batas ini paling penting dan wajib ditutup dalam solat. Yang keempat, menghadap kiblat. Ketika mendirikan solat, kita diwajibkan menghadap arah kiblat iaitu arah Kaabah. Dan yang terakhir bagi syarat sah solat ialah yakin bahawa waktu solat telah masuk. Dengan yakinnya telah masuk waktu solat fardu, maka segeralah hendak dilaksanakan. Kemudian, terdapat juga rukun solat. Rukun solat terbahagi kepada 3 kategori iaitu qawli, qawli dan fi'li. Rukun solat ada 13 perkara iaitu yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Niat, takbiratul ikram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan tamanina, iktidal dengan tamanina, sujud dengan tamanina, duduk di antara dua sujud dengan tamanina, duduk tahiyat akhir, membaca bacaan tahiyat akhir, selawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir, mengucapkan salam yang pertama dan yang terakhir tertib. Kesimpulan yang saya perolehi adalah solat adalah salah satu rukun Islam yang kedua dan sebagai umat Islam wajib menunaikan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tanda mentaati perintahnya. Sidang hadirin, demikian tadi penerangan tentang amalan agama Islam yang pertama dari saudari Husna iaitu solat. Seperti yang hadirin sedia maklum, solat merupakan tiang agama Islam. Solat fardu 5 waktu setiap hari tidak boleh ditinggalkan kerana ianya satu tuntutan dalam agama Islam. Seterusnya, saya mohon pendapat daripada ahli panel kedua, Saudara Ikmal, untuk memberi penjelasan mengenai amalan agama Islam yang selanjutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator majlis, Saudari Fatini Izzati, kerana memberi peluang kepada saya untuk memberikan sedikit penerangan mengenai zakat yang merupakan salah satu amalan masyarakat Islam di Malaysia. Zakat itu sendiri berasal dari perkataan tazakka, iaitu mensucikan, ialah derma yang wajib diberikan orang Islam yang mampu kepada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerimanya. Umumnya wujud 2 pendapat. Ada menyatakan rukun Islam ketiga ialah puasa Ramadan dan ada yang menyatakan rukun ketiga Islam ialah zakat. Ini kerana kefarduan zakat datang setelah datangnya kefarduan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Namun begitu, zakat adalah lebih sesuai diletakkan sebagai rukun Islam ketiga. Hujahnya, zakat sudah diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak zaman Mekah lagi. Bahkan zakat juga disebutkan di dalam hadis sebagai rukun ketiga selepas daripada solat. Lagipun di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggandingkan zakat seiring solat. Ada 30 ayat semuanya. Dari segi bahasa, zakat bererti bersih, suci, subur dan berkembang. Manakala dari segi syarak, zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Mana-mana individu yang ingin membayar zakat harus diambil kira syarat-syarat wajib zakat. Syarat yang pertama adalah Islam, iaitu zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam sahaja. Yang kedua, merdeka, di mana seseorang yang ingin membayar zakat itu ialah bukan tergolong dalam kalangan hamba abdi, bermaksud mereka yang benar-benar bebas dari era penjajahan secara terang dan jelas, di mana wilayahnya tidak berada dalam kancah penindasan dan peperangan akibat penjajahan, maka golongan ini diwajibkan membayar zakat. Yang ketiga, sempurna milik, iaitu harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam,
hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat. Keempat, harta usaha yang baik sebagai sumber zakat di mana para fuqaha merangkumi semua pendapatan dan penggajian sebagai mal mustafad iaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Yang kelima, cukup nisab iaitu jumlah perolehan untuk berzakat genap atau melepasi nilai minimum. Yang keenam, cukup haul iaitu genap setahun hijriah atau tahun Masihi. Ketujuh, niat untuk berniaga khusus buat para peniaga yang telah memperoleh pulangan dan pendapatan hasil perniagaan dan menepati semua syarat wajib di atas, wajib membayar zakat perniagaan. Zakat terbahagi kepada dua jenis iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Pembayaran zakat fitrah dibayar pada bulan Ramadan sahaja mulai 1 Ramadan hingga 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Hingga 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Manakala zakat harta boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% dari jumlah harga. Dari jumlah harta. Ia bermaksud segala harta benda kita 2.5% dari harta kita itu adalah bukan hak kita tetapi hak golongan 8 asnaf yang layak menerima zakat daripada kita. Zakat harta wajib dikeluarkan kerana ia adalah satu jalan jihad kepada Allah dan Islam. Jenis-jenis zakat harta yang ada di Malaysia ialah zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat KWSP, zakat saham dan atau pelaburan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat binatang ternakan, zakat hasil pertanian, zakat hasil laut dan zakat rikas dan ma'adin. Zakat ini mesti dibayar kerana ia akan digunakan untuk kerja kebajikan seperti memberi bantuan kepada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima wang zakat. 8 golongan tersebut adalah fakir iaitu orang yang tidak berharta serta tidak mempunyai pekerjaan sama sekali atau orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak dapat menampung keperluan hariannya. Kedua, miskin iaitu orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi keperluan hariannya. Ketiga, amil iaitu orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengutip atau mengagih zakat. Yang keempat, mu'alaf iaitu saudara baru memeluk Islam. Yang kelima pula ialah rikab iaitu hamba yang menebus dirinya secara ansuran. Keenam, al-gharimin iaitu orang yang menanggung hutang dan tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ketujuh, fi sabilillah iaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Kelapan, ibnu sabil iaitu musafir yang terputus bekalannya semasa di perantauan. Selain daripada golongan 8 asnaf ini, mereka tidak layak untuk menerima wang zakat. Kesimpulannya, terdapat pelbagai faedah zakat, antaranya dengan berzakat, bererti kita telah menjalankan salah satu daripada rukun Islam yang menyeru seorang hamba untuk mencari kebahagiaan dan keselamatan, dunia dan akhirat. Pembayar zakat akan mendapat pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surah Al-Baqarah ayat 276. Seterusnya, zakat dapat menanamkan dan melahirkan sifat kemuliaan, rasa bertolak ansur, sentiasa bersyukur, bertakwa dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Akhir sekali, zakat merupakan kemudahan untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin yang merupakan kelompok majoriti sebahagian besar negara di dunia. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang amalan zakat. Zakat amatlah penting kerana ia merupakan sumber ekonomi umat Islam. Jadi, sebagai orang Islam, kita wajib menunaikan zakat setiap tahun. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati,
Apakah amalan agama Islam seterusnya yang masyarakat Malaysia amalkan? Saya ajukan persoalan ini kepada saudara Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari moderator. Berbicara tentang ibadah haji, maka kita akan dibawa kembali menuju sejarah para nabi terdahulu. Sebagai bentuk peringatan sejarah, sudah maklum kiranya haji dan umrah merupakan ibadah yang pertama kali disyariatkan sejak Nabi Ibrahim. Kekasih Allah dijuluki para nabi ini adalah juga sebagai seorang nabi yang kekal dari silsilahnya nasab Nabi besar Muhammad SAW, iaitu Nabi Ismail AS. Haji adalah ziarah suci yang dilakukan oleh umat Islam ke Mekah. Haji juga dilakukan setiap tahun dan merupakan yang terbesar di dunia. Bagi haji adalah rukun kelima yang wajib dilaksanakan seperti yang tertakluk dalam rukun Islam. Kewajipan agama ini hendaklah dilakukan oleh umat Islam sekurang-kurang sekali dalam seumur hidup mereka bagi yang berkemampuan dan larat mengerjakannya. Haji menunjukkan perpaduan dan persaudaraan dan dalam kalangan Muslim serta penyerahan jiwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji ini dilakukan pada 8 hingga 12 hari bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam takwin Islam. Disebabkan takwin tersebut merupakan kalender qamari dan ia mengandungi 11 hari kurung berbanding kalender Gregori, maka hari pelaksanaan haji mengikut tarikh Gregori sering berubah dari tahun ke tahun. Hijrah adalah merupakan salah satu dari hukum Islam yang 5 yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, lelaki dan perempuan apabila cukup syarat-syaratnya. Menurut jumhur ulama, fardu haji mula diwajibkan pada tahun ke-6 Hijrah kerana tahun itulah turunnya wahyu Allah SWT. Maksudnya, dan tunai atau sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 196. Bagaimana pula dikatakan haji sebagai satu ibadah yang istimewa? Ini kerana dituntut kepada para haji menghimpunkan antara kedua elemen ibadah penting antara solat, puasa, dan harta. Dalam melakukan kewajipan haji, amatlah dituntut bagi mengamalnya, mempunyai kesihatan tubuh badan sihat dan melayakkan diri menunaikan ibadah agar tidak terganggu perjalanan musafirnya serta mempunyai kewangan yang mencukupi pergi dan balik serta keperluan yang mencukupi untuk ahli keluarga tanggungannya yang ditinggalkan sepanjang ketiadaannya. Ritual ibadah haji atau yang lebih dikenali dengan nama munasik meliputi beberapa rangkaian munasik. Salah satunya adalah sa'i yang oleh banyak kalangan menggambarkan sejarah perjuangan ibunda Ismail AS bernama Hajar. Kala itu Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, juga mencari air bagi Ismail ketika kecil. Lari-lari kecil dan kemudian menjadi salah satu manasik dan disebut dengan sa'i. Memang haji merupakan peninggalan syariat Nabi Ibrahim AS. Lihat sejarahnya, persyaratan haji dalam agama Islam ditemukan perbezaan pendapatan di kalangan ulama. Menurut mayoritas, sebagaimana tarjih Ibnu Al-Qayyim dalam Zil Al-Ma'adnya, haji mulai wajib dalam syariat Islam pada tahun 9 Hijrah. Mengingat ayat yang mewajibkan haji turun di akhir tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pandangan kedua mengatakan haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah. Sebagaimana pandangan Ibnu Hajar dan Fajr al-Barri yang menilai tahun ke-6 sebagai pendapat jumhur.
tepatnya saat turun di daerah Hudaybiyah sehingga tahun ke-6 Hijrah Salam disebut juga dengan tahun Hudaybiyah. Selanjutnya yang kelima mengatakan haji disyariatkan di tahun ke-10 dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga pendapat Syekh yang memandangkan haji disyariatkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Alhasil mengenai tahun pensyariatan haji masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Jika menelaah sejarah haji Nabi Muhammad SAW, kita sedikit terkejut sebab Nabi Muhammad SAW hanya haji sekali sahaja dalam seumur hidup. Tepatnya pada tahun 10 Hijrah. Ini menurut majoritis ulama, menariknya Muhammad bin Al-Hasan Al-Hajawi Al-Ta'salabi dan kitabnya Al-Fiqh Al-Sami fi Tarikh Al-Islami menyatakan bahawa Nabi pernah haji sebanyak 2 kali sebelum hijrahnya. Sementara beliau SAW menjalankan umrah sebanyak 4 kali. Pertama kali beliau SAW melaksanakan di tahun ke-6 hijrah yang juga disebut dengan umrah Hudaybiyah. Kemudian di tahun berikutnya beliau umrah yang kedua kalinya. Umrah yang ketiga dimulai Irham dan dari Jiranah pada tahun 8 Hijrah, 10 dari Hunain. Umrah yang keempat dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berengan dengan haji beliau pada tahun 10 Hijrah. Syarat-syarat haji mempunyai 6 syarat, iaitu beragama Islam. Syarat wajib haji utama adalah beragama Islam kerana hanya Muslim yang boleh mengikutkan tuntutan agama Islam, bukan menjadi rukun apabila aturan agama lainnya. Yang kedua, baligh. Orang yang wajib berhaji adalah orang yang sudah baligh atau belum dewasa, maka haji tetap dianggap sah, tapi tidak memenuhi syarat wajib haji. Yang ketiga, berakal. Orang yang hilang ingatan, gila atau tidak waras tidak diwajibkan untuk berhaji. Hanya orang-orang yang memiliki akal sihat sahaja yang layak memenuhi syarat wajib haji. Yang keempat, merdeka. Tidaklah wajib ibadah haji bagi seorang budak sehinggalah jika dia berhaji maka hajinya sah. Namun hajinya belum memenuhi haji dalam Islam. Yang kelima, mampu. Ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitul Haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keenam, adanya mahram bagi wanita. Syarat lainnya yang juga ditetapkan khusus untuk wanita adalah adanya muhrim. Adanya muhrim ketika berhijrah. Dalam isu ini, kami berpandangan bahawa difardukan ibadah haji dan umrah ini hanyalah kepada Muslim merdeka yang mukallaf serta berkemampuan, lelaki maupun perempuan. Selain itu, aspek fizikal dan mental juga harus diberi penekanan oleh setiap mereka yang berniat dan berazam untuk melaksanakan ibadah ini. Bagi mereka yang telah cukup syarat seperti yang nyatakan di atas sebentar tadi, bersegeralah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berusahalah untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ini kerana tidak apabila yang akan berlaku pada masa-masa yang dalam mengerjakan ibadah ini, maka bersegeralah menunaikan haji. Firman Allah SWT, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Akhir sekali, marilah kita berdoa semoga kita dijauhi dan dilindungi oleh Allah SWT
daripada perkara-perkara yang mungkar olehnya. Seterusnya hidup di bawah rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu sahaja dari saya. Terima kasih dan kembali semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Amiruddin. Seperti yang kita tahu, tak semua umat Islam berkemampuan untuk menunaikan haji atas sebab-sebab tertentu. Oleh itu, Islam memberi kelonggaran kepada mereka. Hal ini membuktikan bahawa Islam merupakan agama yang bertoleransi kepada umatnya. Kemudian, marilah kita mendengar penerangan ahli panel keempat mengenai amalan agama Islam di Malaysia. Salam berbahagia. Terima kasih saudari moderator. Terima kasih kerana sudi memberi peluang kepada saya pada hari yang mulia ini. Antara amalan agama Islam di Malaysia ialah puasa di bulan Ramadan. Apakah itu puasa? Puasa secara bahasanya boleh diertikan sebagai menahan diri. Dari segi istilah syarak, puasa bermaksud menahan diri dari makan, minum dan membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sidik sehingga terbenam matahari berserta niat. Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Umat Islam juga dikehendaki menahan diri daripada menipu, mengeluarkan kata-kata buruk atau sisa-sisa serta berbuka ataupun bergaduh. Puasa merupakan medan latihan untuk kesabaran, kejujuran serta bertolak ansur dalam diri. Secara tidak langsung, amalan berpuasa akan menimbulkan sikap murni dalam diri pelakunya. Terdapat 3 faedah utama berpuasa di sisi Islamnya, iaitu ia membantu seseorang untuk menghayati kehidupan mereka yang kurang bernasib baik dengan berlapang dan asra dahaga sebagaimana yang dirasai oleh mereka. Seseorang itu akan lebih bersyukur dengan kesenangan hidupnya dan tidak lokek yang membantu mereka yang dalam kekurangan. Semasa berpuasa, umat Islam belajar untuk menolong kehendak diri seperti lapar dan dahaga serta mengelakkan diri daripada berbuat kejahatan. Mengelakkan husni bagi melakukan perkara lebih membuat kerosakan kepada diri dan aktiviti-aktiviti yang lain yang tidak bermanfaat. Ia menawarkan masa bagi Muslim untuk mensucikan jiwa mereka dan membangunkan kesedaran kemanusiaan dan spiritual. Ramadan ialah biasanya menjemput sanak saudara dan sahabat handal berbuka puasa di rumah dan solat berjemaah. Begitu juga sifat pemaaf dan jujur disebutkan dalam bulan Ramadan ini. Kita berpuasa hanya dapat menghilangkan berat badan, menstabilkan gula dalam darah dan meningkatkan kepekaan insulin. Yang ketiga, menggunakan tahap kolesterol, LDL low density lipoprotein dengan meningkatkan kolesterol HDL high density lipoprotein, mengurangkan tekanan darah tinggi, memberi efek kepada sistem penghadaman dan terakhir ialah mengawal stres. Kelebihan berpuasa di bulan Ramadan, mereka yang berpuasa akan mendapat balasan syurga. Orang yang berpuasa dimakbulkan permintaan Allah. Orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan, iaitu semasa berbuka dan apabila bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak. Orang yang berpuasa mendapat pelihara dari Allah. Orang yang berpuasa dengan sempurna akan dijanjikan mahligai yang indah di syurga. Puasa. Hari Raya Aidilfitri, perayaan buka puasa disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah atau Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam
di seluruh dunia, tidak kira bangsa sama ada Arab, Inggeris, Melayu, India, Muslim, Cina, Muslim dan lain-lain bangsa. Bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun, ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam selain Hari Raya Kurban. Kesimpulan yang saya beri, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Setiap detik sepanjang bulan Ramadan adalah sebaik-baik masa dan sebaik-baik hari di atas muka bumi ini. Allah telah memberikan kelebihan yang banyak kepada bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Namun begitu, tidak seharusnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sahaja. Bahkan terdapat banyak jenis-jenis puasa yang boleh dilakukan bagi meningkatkan keimanan pada Allah. Kembali semula kepada saudara. Terima kasih. Terima kasih saudari Yamina atas perkongsian yang bermanfaat itu. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang amalan agama Islam di Malaysia. Terdapat pelbagai amalan yang masyarakat Islam di Malaysia amalkan seperti solat, zakat, haji dan puasa. Oleh itu, banyak amalan lain yang perlu dipraktikkan oleh umat Islam kerana agama Islam adalah agama yang syumul dan harmoni. Umat Islam seharusnya tidak mengambil enteng mengenai amalan-amalan wajib yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin yang dihormati, dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir memeriahkan majlis forum ini. Masa agak mencemburui kita, saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari moderator dan semua ahli panel. Terima kasih.